Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Hussein Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam titah sangat menggalakkan program bimbingan Al-Quran dan Ugama dilaksanakan bagi melengkapi diri pelajar yang menuntut di luar negara dengan nilai-nilai seimbang duniawi dan ukhrawi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat menghadiri majlis bersama rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di United Kingdom dan Air. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah baginda sangat menggalakkan program bimbingan Al-Quran dan Ugama yang dilaksanakan bagi pelajar-pelajar yang menuntut di luar negara supaya para pelajar tetap berhias dengan iman dan sifat takwa. Bertitah pada majlis bersama rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di United Kingdom dan Air, baginda mengulangi peringatan supaya para pelajar terus peka memelihara identiti kebruneian dengan calak Melayu Islam Beraja. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyifatkan majlis tersebut sebagai sangat bermakna kerana ianya mencerminkan perpaduan erat yang dibina di kalangan penduduk dan rakyat baginda di manapun mereka berada, terutama setelah dunia bergelut dengan pandemik coronavirus. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana dapat bersua muka dan mengetahui secara dekat perkembangan, kemaslahatan dan kesejahteraan para penduduk dan rakyat baginda, khasnya para pelajar yang sedang mengikuti pengajian di United Kingdom dan A. Beta sedia maklum bahawa para pelajar juga ada yang dijangkiti virus ini dan beta gembira mengetahui keadaan mereka yang dijangkiti itu cuma di tahap ringan sahaja dan telah sembuh dalam tempoh yang singkat. Dalam hubungan ini, beta ingin mengingatkan supaya para pelajar terus sahaja berjaga-jaga dengan mengamalkan langkah-langkah pencegahan walaupun telah menerima vaksinasi sepenuhnya. Beta memahami bahawa COVID-19 sedikit sebanyak telah memberikan kesan ke atas pembelajaran dan proses penyelidikan para pelajar sekalian. Namun beta tetap yakin para pelajar akan terus cekal, tabah, gigih dan resilient dalam menempuh cabaran ini. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia terus menyediakan peluang pengajian melalui pelbagai skim biasiswa dan para pelajar perlu terus merebut peluang itu dengan sebaiknya. Perlu diingat oleh semua golongan pelajar bahawa pendidikan adalah kunci utama untuk memacu pembangunan negara. Kerana pendidikanlah yang menentukan sumber manusia menjadi nadi penggerak kepada kemajuan. Kerana itu, kerajaan beta akan terus menyediakan peluang untuk para pelajar mengikuti pengajian melalui pelbagai skim biasiswa. Gunakan dan rebutlah peluang ini dengan sebaiknya. Dalam pada itu, di samping giat menimba ilmu, beta juga tidak jemu-jemu mengingatkan supaya para pelajar hendaklah terus peka memelihara identiti kebruneian di mana sahaja mereka berada. Kita orang Brunei tetap orang Brunei dengan calaknya pula ialah MIB, Melayu Islam Beraja.
Kewajipan melengkapi diri para pelajar dengan nilai-nilai seimbang, duniawi dan ukhrawi juga disentuh dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pada mengakhiri titah, Baginda mendoakan bagi kesejahteraan semua pelajar dan pegawai yang bertugas di United Kingdom dan A. Supaya para pelajar tetap berhias dengan iman dan sifat takwa, maka beta sangat menggalakkan supaya program bimbingan Al-Quran dan Ugama yang dilaksanakan oleh pihak berkenaan bagi pelajar-pelajar yang menuntut di luar negara. Ini penting sebagai kewajipan melengkapi diri pelajar-pelajar dengan nilai-nilai seimbang, duniawi dan ukhrawi. Akhirnya, beta dengan tulus ikhlas mendoakan semoga semua pelajar dan pegawai-pegawai yang bertugas di sini sentiasa dalam keadaan baik-baik belaka, sejahtera dan maju serta berada di bawah inayah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala juga. Amin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan berangkat ke majlis bersama rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di United Kingdom dan A. Juga berangkat ke majlis tersebut ialah ahli-ahli kerabat diraja. Keberangkatan tiba baginda berdua dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Laksmana Pertama Bersara, Pengiran Datuk Seri Pahlawan Nur Azmi bin Pengiran Haji Muhammad, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom dan Air, dan Pengiran Datin Nur Alam binti Pengiran Kahar serta Awangku Izhan Fayyad bin Pengiran Haji Muhammad Hasrin dan Dayan Nur Hazirah binti Muhammad Mushtari, Yang di-Pertua dan Naib Yang di-Pertua Persatuan Penuntut-Penuntut Negara Brunei Darussalam di United Kingdom dan Air. Sejurus selepas itu, baginda berdua dijunjung berangkat bagi majlis santap minum petang bersama perwakilan penuntut sebelum dijunjung bagi menghadiri majlis bersama rakyat. Majlis dimulakan dengan lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam dan diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Awang Muhammad Akil Hidayat alias Muhammad Azhar bin Haji Zulfa Hidayat dari Coventry University, manakala intisarinya dibacakan oleh Awang Muhammad Al-Danish bin Muhammad Al-Kushairi dari University of the Highlands and Islands, Scotland. Doa selamat kemudiannya dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang di-Pertua Persatuan Penuntut-Penuntut Negara Brunei Darussalam di United Kingdom dan Air dalam sembah alu-aluannya menghuraikan tema majlis bersama rakyat iaitu Raja Inspirasi Generasi Berakhlak yang memperingatkan generasi masa kini mengenai ketokohan ke bawah Duli Yang Maha Mulia.
dalam kewibawaannya meneraju negara, perwatakan, ciri-ciri dan kepribadian baginda yang amat disanjungi sebagai inspirasi bagi mendorong setiap rakyat termasuk generasi belia dan pelajar untuk berusaha menjadi individu cemerlang dan memiliki nilai-nilai murni dan akhlak terpuji menurut Calak Melayu Islam Beraja MIB. Yang menguatkan kita ketika mengharungi apa jua rintangan dan cabaran yang mendatang. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berangkat bercemar duli bersama kira-kira 1,300 orang rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang sedang berada di United Kingdom dan Air, terdiri daripada penuntut-penuntut, pegawai-pegawai kerajaan dan mereka yang sedang di dalam percutian. Majlis yang juga diserikan dengan persembahan nasyid bertajuk Hayul Hadi dan Guling Tangan ini antara lainnya memberikan peluang keemasan kepada rakyat dan penduduk khasnya yang berada di United Kingdom dan Air untuk berjunjung ziarah dan beramah mesra ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Majlis bersama rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di United Kingdom dan Air memberi peluang keemasan kepada rakyat dan penduduk untuk junjung ziarah dan beramah mesra ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. So right now we are having our rehearsals. It's been quite a busy week. In fact, it's been quite a busy month for us. Dan kami ada beberapa acara dan persembahan bagi His Majesty. And kami teruja juga akan berjumpa keluarga diraja and represent kami semua students Brunei di United Kingdom ini. Majlis ini sangat bermakna kerana ianya mencerminkan perpaduan erat yang dibina di kalangan penduduk dan rakyat beta, di manapun mereka berada, terutama setelah dunia bergelut dengan pandemik coronavirus. Alhamdulillah, kini beta dapat bersua muka
dan mengetahui secara dekat perkembangan dan kesejahteraan para penduduk dan rakyat Bethel. Khasnya para pelajar yang sedang mengikuti pengajian mereka di sini. Menjunjung kasih ke hadapan majlis Mewakili Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan kerabat diraja kerana berkesudian bercemar duli bagi sama-sama beramah mesra dengan penduduk dan rakyat negara Brunei Darussalam di United Kingdom. Sebilangan rakyat dan penduduk yang ditemui menjunjung kasih atas keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bercemar duli ke majlis bersama rakyat sehingga ada yang berpendapat ia membantu mengubati rasa rindu berada jauh daripada keluarga. Kali terakhir, majlis seumpamanya diadakan pada tahun 2019. Inilah peluang bagi pelajar-pelajar untuk berjumpa dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Darussalam, di mana pelajar-pelajar sangat gembira dan looking forward untuk menghadiri pada majlis bersama rakyat pada tahun 2022 ini. Kami merasa sangat gembira dan bertuah menjadi rakyat kerajaan Kebawah Duli, dan sebab perasaan pemedulian raja kepada rakyat itu membuatkan kami rasa sangat dekat dengan pemimpin. Alhamdulillah. MPR ini sangat membantu banyak pelajar untuk mengubat rasa rindu atau especially after being homesick dengan berada jauh daripada keluarga. Memang sangat gembira dan sangat gemuruh kerana dibagi peluang untuk berjumpa dengan Sultan dan kerabat diraja. Majlis ini dapat memberi peluang kami selaku pegawai yang bertugas di sini sama-sama meraihkan majlis seperti ini. Tentunya perasaan gembira dan teruja. Baginda Sultan adalah seorang pemimpin negara yang tidak pernah memisahkan jurang antara rakyat dan juga pemimpin. Junjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia kerana sudi datang ke London United Kingdom untuk beramah mesra dengan penuntut-penuntut yang berada di sini. Menjunjung kasih ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerabat diraja. Peluang besar untuk pelajar-pelajar Brunei di United Kingdom untuk bersama-sama berkumpul dan mengerakkanlah semangat kebruneian. Ianya sungguh memeriahkan kembali dapat melihat semangat orang Brunei bersama-sama. Dengan ini rakyat berpeluang untuk bertemu dan bersua muka dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan dengan lebih dekat lagi. Legasi kepimpinan Baginda ini, kalau kita lihat, Baginda tidak alpa juga menyediakan berbagai prasarana dari segi kesihatan umpamanya. Sejak penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Qatar pada tahun 1991, kedua-dua buah negara telah mencapai beberapa perjanjian kerjasama dan memorandum persefahaman yang mengukuhkan dan mengembangkan kerjasama rapat dalam pelbagai bidang.
Semalam, Kedutaan Negara Qatar di negara Brunei Darussalam mengadakan majlis resepsi sempena Hari Kebangsaan Qatar di Royal Berkshire Hall, Jerudong. Mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, mewakili negara Qatar, Tuan Yang Terutama Jasim Ali Abdullah Al-Ubaidli, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Qatar ke negara Brunei Darussalam. Kadar purata kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam dalam 1 minggu kebelakangan terus menunjukkan penurunan iaitu 332 kes sehari berbanding dengan 434 kes sehari pada minggu sebelumnya. Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof turut mengongsikan kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara ini kekal di tahap yang tinggi dengan 78.9% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 11.4% mendapatkan dos keempat. Sebanyak 287 kes baru telah dilaporkan, iaitu 286 kes hasil ujian ART dan 1 kes adalah hasil dari 48 ujian makmal RT-PCR. Sementara itu, Alhamdulillah, tren kes influenza dan jangkitan serupa influenza-like illness atau AILI pada minggu lalu telah kembali kepada paras normal. Walau bagaimanapun, orang ramai adalah dinasihatkan untuk terus mengamalkan langkah berwaspada. Mereka yang berumur 60 tahun ke atas serta mereka yang mempunyai masalah-masalah kesihatan adalah dinasihatkan untuk mendapatkan suntikan influenza pada setiap tahun. Terbalik plastik muncul juara bagi pertandingan BSM Disrupt, iaitu program hackathon yang berfungsi sebagai platform bagi Brunei Shell Marketing BSM untuk bekerjasama dengan rakan niaga baharu. Ia bermatlamat untuk mendapatkan idea bagaimana cara menyelesaikan masalah atau menambah baik perkhidmatan dalam kalangan syarikat BSM. Majlis penyampaian hadiah dan penutupan program berkenaan diadakan pagi tadi di bangunan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satijo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Awang Muhammad Nur Syafi'i bin Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, pengarah urusan BSM, dalam ucapan alu-aluannya menggariskan komitmen BSM untuk membina perkongsian dan bekerjasama dengan perniagaan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan cara yang inovatif. Terbalik Plastik merupakan syarikat kitar semula yang diilhamkan oleh Precious Plastic untuk menangani masalah plastik di negara ini. Pemenang tempat kedua, Recap Sendirian Berhad dengan visi untuk mengalihkan ekosistem digital ke arah impak dan pertumbuhan yang bermakna melalui pembangunan dan pengurusan bakat digital. Pemenang tempat ketiga, Tech Technologies, sebuah syarikat yang dikendalikan oleh studentpreneurs dari Politeknik Brunei. Bagi memberikan kepentingan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bahasa ilmu dan bahasa tamadun kepada masyarakat, Fakulti Bahasa Arab Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa petang tadi mengungkayahkan seminar antarabangsa bagi Mahrajan Bahasa Arab sempena memperingati Hari Bahasa Arab Sedunia. Seminar berlangsung di Dewan Jubli Yunisa. Hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa. Lebih 100 peserta menghadiri seminar yang dikelolakan dengan kerjasama Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB, Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam dan Persatuan Bahasa Arab Negara Brunei Darussalam.
Sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia yang diadakan pada 18 Disember setiap tahun membawa tema Sumbangan Bahasa Arab ke arah ketamadunan dan kebudayaan manusia. Program menyusuri sejarah Kitani akan dianjurkan buat julung kalinya bagi memeriahkan Brunei December Festival 2022. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan sidang media bagi program tersebut di Pusat Sejarah Brunei. Program merupakan anjuran Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja dan Persatuan Motosikal Darussalam Pemuda serta Jabatan Muzium-Muzium Brunei. Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, dalam sidang media mengongsikan program yang bertemakan Sejarah Kitani Kebanggaan Kitani akan dilaksanakan ke arah melestarikan sejarah dan warisan tanah air melalui taklimat sejarah mengenai tempat-tempat bersejarah di negara ini. Program juga merupakan salah satu kaedah atau pendekatan baharu untuk mendekatkan dan memberi informasi kepada masyarakat tentang nilai dan kepentingan sejarah. Di samping dapat menggalakkan masyarakat di negara ini untuk mengamalkan budaya hidup sihat melalui aktiviti melibatkan fizikal, mental dan kerohanian. Selain itu, ia juga boleh dijadikan sebagai satu tarikan baru dalam memberitakan sejarah dan Kesultanan Brunei dengan lebih menarik dan mudah difahami. Projek Misi Peduli Jualan Amal Pre-Love Items dihasrat dapat mengumpulkan hasil jualan untuk disumbangkan ke tabung kemanusiaan banjir Pakistan. Jualan selama 5 hari itu sedang berlangsung di Student Centre, Universiti Brunei Darussalam bermula pagi tadi. Projek merupakan anjuran bersama Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat Bahagian Hal Ehwal Pelajar UBD dan Eksekutif Kesejahteraan dan Khidmat Masyarakat Persatuan Mahasiswa UBD dan Klub Sukarelawan UBD. Pelbagai barangan terpakai ditawarkan termasuk baju, permainan kanak-kanak dan barangan perabot dengan harga murah. Orang ramai boleh mengunjungi jualan tersebut sehingga Sabtu ini bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari dan disambung semula pukul 2 petang hingga 4 petang kecuali hari Jumaat ia ditutup. Hasil daripada jualan ini 100% will go to tabung kemanusiaan banjir Pakistan. Mudahan saja ramai lagi yang akan hadir ke jualan amalan ni untuk membali sambil beramal katanya. Misi Peduli macam ni is a very good event as it encourages us to be more prihatin dan memeduli kepada khalayak ramai. For me, it's a good cause pulang dengan adanya ni. Pasal kami dapat jadi prihatin dengan apa yang jadi luar sama apa yang jadi di Brunei lah juga. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha memerlukan semua jenis darah dengan segera. Bantuan orang ramai sangat diharapkan dalam sama-sama meningkatkan bekalan darah di hospital berkenaan. Orang ramai yang ingin menderma darah bolehlah berkunjung terus ke pusat berkenaan bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang pada hari-hari bekerja sahaja. Pusat berkenaan juga akan mengadakan kempen-kempen derma darah di beberapa tempat. Esok kempen akan diadakan di tempat pengambilan darah Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong bermula pukul 1.45 petang hingga 3.45 petang. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card sangat digalakkan. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 2242-424 sambungan 5745 atau WhatsApp 8775-745 atau 7375-745 atau email bdcripas@gmail.com dan ikuti media sosial Pusat Pendermaan Darah seperti yang tertera.
Dua buah syarikat didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 iaitu melongkorkan sampah di tempat awam. Azmi Enterprise dan Sabka Restoran and Catering Service dikenakan kompaun RM200 dan diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut. Kegagalan menjelaskan denda boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000 atau hukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Skuad Kebangsaan Brunei Darussalam bersedia dan optimis menghadapi pasukan Thailand esok bagi kejohanan Piala Elektrik Mitsubishi AFF AMEC 2022 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Demikian menurut Ketua Pasukan Hendra Azam yang menegaskan sikap positif yang dipamerkan para pemain meskipun mengetahui pasukan lawan merupakan juara bertahan kejohanan. Hendra turut mengingatkan rakan sepasukannya bahawa dalam bola sepak apa-apa boleh berlaku serta bertekad akan memberikan tentangan yang baik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Mario Rivera Campesino pula menegaskan bahawa sesi latihan berjalan dengan lancar dan para pemain menunjukkan mentaliti dan sikap terbaik mereka. Meskipun paras fizikal pemain tidak setaraf dengan pasukan lain, namun tambahnya ia mencukupi untuk memberikan saingan. Skuad negara akan memulakan kempen kejohanan esok 20 Disember 2022 pada perlawanan pembukaan menentang Thailand. Perlawanan akan disiarkan secara langsung menerusi RTB Aneka dan RTB Go.